Salam sejahtera dan salam alumni. Saya Profesor Madya Dr. Lydia Julianti Abu Bakar selaku pengarah Pusat Alumni UUM dan juga moderator anda pada hari ini di dalam program Gig Ekonomi Seni 2.0 bagi tahun 2022. Lebih dahulu saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Encik Muhammad Rizal Ismail, Pengarah Bahagian Pembangunan Produk Seni Budaya, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Selamat datang Encik Rizal ke UUM. Yang berusaha Encik Miur Al-Alif Jamalul Lail, Pengerusi Tetap Majlis Belia OKU Malaysia, berangkap Presiden NGO Permai Kebangsaan. Selamat petang Encik Miur, dia berada di talian sekarang. Yang berusaha Cik Asmawiza Haji Hussein, Pengurus Pusat Budaya dan Seni Universiti Utara Malaysia. Saudara Faisal Nahal, Pengarah Gig Ekonomi 2, merangkap Presiden Kelab Estetika Universiti Utara Malaysia. Seterusnya seluruh warga hadirin sekalian. Alhamdulillah syukur di petang yang permai ini kita dapat bersua secara maya sekali lagi dalam program Gig Ekonomi 2.0. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua warga penonton dan mengalu-alukan kehadiran rakan strategik daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Malaysia, Majlis Belia OKU Malaysia, Independent Living Centre, Permai Kebangsaan, Kelab Estetika dan Kelab Usahawanan Korporat UUM. Umum sedia maklum bahawa pandemik COVID telah mengubah cara hidup manusia di seluruh dunia dan meninggalkan impak yang besar kepada peradaban sosial. Jadi program secara atas talian dan hybrid merupakan kaedah yang sangat berkesan dalam melaksanakan aktiviti bagi mengelakkan penularan wabak yang melanda negara. Selain itu, inisiatif dari medium interaktif ini juga dapat dikembangkan kepada pelajar Universiti Utara Malaysia sebagai platform pembelajaran agar mereka berkongsi ilmu dan pengetahuan. Oleh itu, Pusat Budaya dan Seni UUM akan mengadakan program bersama alumni UUM bagi membincangkan situasi semasa yang perlu ditangani dan dihadapi sebagai persediaan melangkah alam kedewasaan yang mencabar dan kompleks. Untuk makluman semua, program ini bertujuan untuk melahirkan mahasiswa holistik yang cemerlang dalam konteks akademik dan kepribadian sebagai pelapis yang akan menerajui serta memacu pembangunan masa hadapan. Memantapkan pemikiran positif terhadap kepentingan menyuburkan daya kreatif dan inovatif dalam diri penggiat seni dalam konteks keusahawanan, menjadi platform CSR budaya kepada komuniti Malaysia, akan peri pentingnya menghargai dan menjaga warisan seni dan memasarkan karya-karya yang hebat bagi mendapatkan pengiktirafan tinggi khususnya dunia ekonomi digital. Mengembangkan kemahiran kepimpinan serta kerjasama dengan komuniti maupun industri dalam kebolehpasaran mahasiswa di peringkat lokal dan global. Serta mengangkat budaya dan seni dalam aspek kerjaya usahawan masa hadapan yang mempamerkan keunikan dan keutuhan kesenian negara kepada khalayak dunia. Baiklah, saya menjemput barisan panel untuk duduk serta dalam sesi perkongsian pada hari ini. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan latar belakang para panel jemputan kita. Yang pertamanya Encik Muhammad Rizal Ismail, merupakan Pengarah Bahagian Produk Seni Budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Beliau juga merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam di Universiti Utara Malaysia. Encik Rizal pernah menyandang jawatan sebagai pengarah grade B52M di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Johor, dan beliau juga pernah bertugas di bahagian dasar Kementerian Perpaduan Kebudayaan dan Warisan selama 5 tahun. Tambahan pula, Encik Rizal pernah mendapat pengiktirafan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016 dan Anugerah Penghargaan Khidmat Cemerlang 2017, Biro Tata Negara Negeri Pulau Pinang. Encik Rizal sememangnya merupakan seorang yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang pantun dan teater serta seni budaya. Kita sangat bertuah kerana pada hari ini Encik Rizal sudi menerima jemputan Pusat Budaya dan Seni UUM. Dan sekarang beliau berada di UM sebenarnya dan sedang berada di atas talian. Baiklah, yang kedua adalah Encik Mio Al-Afif Al-Jamalul Lail, merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Hal Ehwal Antarabangsa dengan Kepujian, dan beliau kini juga sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam pengajian antarabangsa di IEUS Institute of Excellence for Islamic
Jerusalem Studies. Encik Mia juga merupakan pengasas dan pengarah urusan Mir Al-Afif Groups. Beliau juga merupakan pensyarah di UUM dari tahun 2016 hingga kini dan juga memegang jawatan sebagai pengarah di Independent Living Centre Permai UUM. Tambahan pula Encik Mia juga merupakan pengerusi tetap dalam Majlis Orang Kurang Upaya Belia Kebangsaan ataupun MBOKU bermula 2021 sehingga kini. Sememangnya panel kita pada ini merupakan panel sangat berpengalaman dan profesional dan saya rasa perbincangan kita nanti akan dapat banyak memberi manfaat kepada pelajar-pelajar dan masyarakat amnya. Baiklah, Cik Rizal, saya mulakan perbincangan kita ya dengan beberapa isu yang kita boleh bincangkan nanti ya. Kalau kita lihat ya dari segi JKKN sendiri telah banyak mengadakan program-program yang awareness ya yang untuk memastikan bahawa masyarakat dan juga penggiat seni sentiasa aktif ya di dalam aktiviti kesenian mereka, dan kalau boleh kita mengharapkan bahawa aktiviti seni ini juga terlibat di dalam aktiviti keusahawanan ya untuk mendapatkan keuntungan lah ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan usahawan seni budaya ni, Cik Rizal? Adakah satu definisi yang khusus? Kalau definisi usahawan secara amnya tu kita tahu ya, seseorang yang involved dalam aktiviti keusahawanan dan perniagaan yang dapat memberi keuntungan. Tapi bagaimana pula dengan usahawan seni dan budaya? Silakan Cik Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Mendirektur Profesor Madia Dr. Julenty Abu Bakar, pengarah Pusat Alumni Universiti Malaysia, rakan panel yang dihormati Encik Mia Al-Afif dan Madam lain, juga alumni UUM dulu, Universiti Tetap Majlis Belia Opti Indonesia, Merangkap Presiden NGO Permai Kebangsaan, tentunya tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian. Pertamanya, terima kasih kepada Universiti Utara Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama membincangkan tentang topik kita pada petang yang tiba ini. Alhamdulillah, setelah lama meninggalkan UUM dan kembali untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga pengetahuan peringkat untuk kebaikan mahasiswa dan semua yang mengikuti program kita pada ini. Kalau kita melihat dari segi aspek definisi usahawan sendiri, kalau kita tengok, kalau kita kutip daripada pelbagai pandangan-pandangan, kita tengok adalah usahawan ini adalah satu istilah Perancis yang merujuk pada orang yang membuat dan mengembangkan idea perniagaan dengan risiko ekonomi mereka sendiri. Jadi ramai definisi ini digunakan dalam sekarang perniagaan mereka sendiri untuk merujuk kepada seorang usahawan. Dan asal istilah pengusaha itu sendiri berasal dari abad ke-18 ketika ahli ekonomi Ireland, Richard Chancellor, menggunakannya untuk merujuk kepada orang yang membeli barang dengan harga yang rendah dan kemudian menjualnya kembali, memperoleh margin keuntungan, melakukan dan mengetahui risiko yang terlibat dalam usaha mereka. Jadi secara kesimpulan, apa yang kita boleh maksudkan sebagai usahawan ialah siapa sahaja yang mengembangkan idea dan untuk mengubahnya menjadi produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pengguna, menggunakan inovasi, dan itu dianggap sebagai usahawan. Apabila kita menyelusuri pula dari segi aspek budaya, dalam realiti hari ini masyarakat melihat budaya itu di dalam skop yang agak penting. Budaya itu adalah tari menari, budaya itu adalah muzik, budaya itu adalah lakonan dan sebagainya. Sedangkan definisi budaya itu cukup luas. Budaya adalah cara hidup manusia. Dia merangkumi satu proses perkembangan khasiat, akal, semangat dan sebagainya di dalam satu kelompok. Jadi apa sahaja berkaitan dengan cara hidup, budaya adalah merangkumi dari segi definisi yang tepat. Budaya berpakaian, cara hidup, cara pemikiran, falsafah, pemakanan dan sebagainya. Semua itu adalah budaya. Jadi kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan budaya, apa yang dimaksudkan dengan seni, dan apa yang dimaksudkan dengan usahawan, untuk kita memberikan satu tafsiran yang jelas tentang usahawan seni budaya itu sendiri.
Dan kalau kita melihat dari segi definisi seni itu sendiri, sebenarnya seni itu adalah sesuatu yang cukup indah, sesuatu yang halus, yang ada nilai-nilai estetika dan sebagainya. Dan kalau kita kutip dari segi maksud seni, mengikut Alexander Baumgarten, dia kata seni ini, dia kata adalah sesuatu yang indah dan seni adalah satu tujuan yang cukup positif, menjadikan penikmatnya merasa dalam kebahagiaan. Jadi seni itu membuatkan orang bahagia, orang seronok, sesuatu yang boleh menyebabkan jiwa kita menjadi indah, menjadi bahagia dengan definisi seni itu sendiri. Jadi di dalam konteks usahawan seni budaya yang dimaksudkan di dalam tafsiran jabatan saya adalah kami memfokuskan pada usahawan seni budaya yang merangkumi bidang tarian, bidang muzik, lakonan, dan juga pelbagai bidang-bidang lain yang berkaitan dengan seni dan budaya. Kalau kita kata usahawan-usahawan yang berkaitan dengan rangsangan dan hasil-hasil yang lain adalah di bawah tanggungjawab Kebadan Majuan Rangsangan Malaysia. Jadi kita memfokuskan membantu menjadi pemudah cara pada usahawan-usahawan seni budaya dalam bidang tarian, di dalam bidang teater, di dalam bidang muzik, juga persembahan pentas dan sebagainya. Jadi arah kita lebih jelas pada perkara yang muncul tentang seni dan budaya. Okey, baiklah. Terima kasih. Aspek definisi secara ringkasnya Prof. Ya. Baik, terima kasih Cik Rizal. Maksudnya usahawan seni budaya ni dia mempunyai satu definisi yang khusus kepada satu aktiviti seni dan budaya yang tertentu, ya Cik Rizal. Ya, tetapi maksudnya usahawan seni budaya ini juga dia mempunyai peluang untuk menjana pendapatan. Ya, daripada perkhidmatan. Mungkin dia tak ada produk yang kita nampak ataupun tangible, ya, dari segi seni budaya, tarian, kesenian yang dia ada tu, dia boleh menghasilkan satu perkhidmatan yang boleh mendatangkan pendapatan kepada mereka, kan Cik Rizal? Baik, okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya beralih kepada Encik Mio, ya. Encik Mio sebagai seorang yang dekat, ya, dengan orang kurang upaya, ya, kita dapat lihatlah mungkin saya rasa pelbagai jenis kurang keupayaan, keistimewaan yang mereka ada, ya, yang boleh tetapi mereka mempunyai minat di dalam bidang seni dan budaya. Saya rasa mungkin ramai di kalangan orang kurang upaya yang mempunyai kelebihan dari segi seni dan budaya. Jadi adakah Majlis Belia OKU memberi peluang yang luas kepada golongan-golongan ini, golongan OKU dan B40 yang mempunyai minat dalam bidang seni, yang mempunyai keupayaan dalam bidang seni, adakah MB OKU memberi peluang kepada mereka untuk menonjolkan keupayaan mereka? Silakan Cik Mio. Tak ada. Kita sama-sama berkongsi, Cik Mio. Jangan segan. Kita sama-sama berkongsi. Ya, UUM pun nak belajar banyak ni daripada industri. Ya, silakan Cik Mio. Alhamdulillah. Terima kasih juga Cik Asmawiza. Terima kasih Cik Asmawiza apa sudah bicara urusan budaya dan seni. Ini adalah peluang yang terbaik bagi saya. Saya rasa kepada NGO sendiri pun untuk berkongsi sedikit maklumat dan juga sedaratlah awareness kepada public awareness mengenai soalan Dr. Lini tadi. Ya, Majlis Belia OKU ini dia masih baru lagi. Majlis Belia OKU dia memang dah lama. Okey. Kita cuba buat untuk Majlis Belia OKU Belia satu. Jadi kita memang membuka ruang, pelbagai ruang kepada OKU untuk berniaga. Jadi kita banyak juga bekerjasama menjadi kerjasama dengan berbagai NGO, agensi kerajaan. Malah kita memang bekerjasama rapat dengan yayasan yang banyak yayasan ni
kepada penglibatan semua kategori OKU. Maksud saya, kalau kadang-kadang kami boleh lihat selama ini kita pergi ke Sembilan Raya ya, tapi ni kalau kita pergi ke Sogo kan, di KL kan, kita selalu nampak orang pasir, orang menyanyi kan, even Khalif Busters, artis yang terkenal betul, mula mereka berpapua pun setelah apa itu kelibatan mereka berada di KL. Ini bukan kita anggap nampak tersibai ni kalau pergi nyanyi satu rasa kalau menyanyi ni okey pun mesti okey kelihatan kan. Sebenarnya tidak. Menyanyi memang kita ramai di dalam komuniti OKU, tetapi seni-seni budaya seperti kerangkangan tadi yang Tuan Rizal sebut juga ada OKU yang terlibat, and then kita ada juga seni lukis, dan juga sekarang kebetulan bila PBS UUM buat ni, kebetulan minggu lepas kita baru habis program Shopee OKU Mall. Jadi kita menggalakkan OKU ini berniaga online. Sebab kalau kita industri kerangkangan, kita ada pusat pemulihan dalam komuniti ini. Pusat pemulihan dalam komuniti ini, dia ada buat produk-produk, contoh produk-produk kitchen, produk-produk rotan, produk batik. Jadi kita ada track record di mana penjualan batik-batik kita ni yang dihasilkan oleh OKU dipasarkan keluar negara, terutamanya Jepun. Cuma dia, ialah Jepun dia kan dia lebih menghargai handmade ni kan. Jadi handmade ni bila handmade ni dia like special lah, tambah dah tahu OKU pula yang buat. So kita kerajaan Malaysia eksportkan dan bekerjasama dengan agensi-agensi di Jepun untuk memasarkan. Tetapi apabila kita bercakap dengan gig economy 2.0 ni, saya nak sentuh sikit Dr. Lily. OKU memang dapat a lot of advantage dengan berniaga online sekarang. Even memang kita nampak PKP memang kita banyaklah terjejaskan dari segi ekonomi, even physical, business physical, business online pun memang terjejas, tetapi dia menjadi opportunity kepada OKU di mana OKU ni dia boleh berniaga dari rumah. Dan bila online ni yang ambil OKU nampak semua kategori boleh berniaga. Sebab mereka tidak perlu mengurus stok kalau mereka reselling kan. Mereka juga tak perlu nak menguruskan shipping sebab orang terus datang rumah ambil shipping kan. Mereka hanya perlu orang kata advertise saja, marketing. Itu saja sebenarnya. Dan dari segi MBOKU memang kita memberikan sokongan, dorongan, dan alhamdulillah kita sebenarnya kebetulan malam tadi pun kita ada berbincang dengan beberapa agensi di mana kita cuba ingin because nak berbisnes ni soal pertama adalah modal lah sebenarnya kan. Jadi kita cuba yang terbaik dalam masa sekarang sebab kita dah berikan khidmat dan sokongan, cuma dari segi dana dan modal itu kita cuba masih lagi dalam proses untuk memberikan kepada OKU dan B40 yang terlibat. Itu saja buat masa ini Dr. Lily. Okey, Cik Mio, dari segi publicity kan, produk-produk promosi dan publicity, adakah pihak MBOKU ada membantu dari segi publicity social media dan sebagainya? Ya, kami memang membantu sebab kita dalam MBOKU even kita ada orang panggil department untuk keusahawanan. Dan bila department keusahawanan ni memang kita ada database. Database adalah penting. Database usahawan-usahawan OKU. Dan dalam usahawan-usahawan OKU tu sebenarnya MBOKU cuba bergerak di mana kita panggil support within the system. Maksudnya OKU ini contoh dia memerlukan bahan, ada bahan-bahan tertentu dan ada OKU lain yang menjual bahan tersebut. So kita jalankan dalam circle tu dulu. So kita jalankan dalam circle tu dulu dan kita promosi bersama-sama. Misalnya dalam komuniti OKU katakanlah ada yang menjual hiasan-hiasan dalaman. Hiasan dalaman maksudnya ukiran-ukiran.
Okay, so mungkin ada orang juga dia promote hiasan dalaman. Tetapi kalau nak cari raw products, maksudnya dia ada satu board lah. Board hiasan dalaman ni kadang kayu, ada board PLC dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kalau nak mencari PLC, boleh contact ini. So kita cuba membuatkan satu komuniti usahawan OKU. Itu yang Ya. MB OKU sedang buat Ya. sekarang ni. Okey, Jadi menarik supaya tu. kita boleh bergerak bersama-sama. Ya, menarik tu Ya, Cik Dr. Mio, Lily. sebab supply chain tu dia berada dalam kalangan OKU, ya. Jadi dia akan memperkukuhkan lagi, orang kata mungkin satu masa boleh buat persatuan pula kan, persatuan usahawan OKU itu sendiri ya, yang khusus untuk bekerjasama sesama mereka lah kan Cik Mio. Okey, terima kasih Cik Mio. Okey, seterusnya Cik Rizal, kembali kepada Encik Rizal ya. Kalau masih ingat kan, hari tu saya ada pergi melawat kan ke JKKN, sangat menarik, sangat santai ofisnya, ada kraft tangan dan sebagainya. Jadi mungkin boleh Cik Rizal ceritakan lebih lanjut lah fungsi bahagian pembangunan produk seni budaya dalam membangunkan usahawan. Apakah peranan dan fungsi jabatan Encik Rizal? Silakan. Baik, terima kasih. Saya cuma nak sambung sikit saja daripada apa yang Cik Mio cakapkan tadi. Ya, Sebenarnya silakan. di dalam program-program di bawah JKKN sendiri, kita memang memberikan peluang dan ruang kepada OKU untuk terlibat dalam program-program kita. Sebagai contohnya, kita pernah mengadakan pertandingan Malaysian International Dance Organisation ataupun MIDO. Dan di dalamnya ada dancer-dancer yang OKU turut mengambil bahagian. Oh, okay. Jadi setiap program yang kita buat memang kita open kepada semua ahli masyarakat. Tak kisah sama ada OKU ataupun tidak, untuk turut serta mengikut keupayaan yang ada pada diri mereka masing-masing. Jadi sebenarnya bahagian saya yang ditubuhkan di bawah JKKN ini sebenarnya antara tujuan lain adalah untuk menyelaras, membantu penggiat-penggiat seni, tak kisahlah orang biasa ataupun OKU, untuk membangun produk mereka dan perkhidmatan masing-masing ke arah menjana ekonomi dan mendatangkan pulangan-pulangan yang lumayan dan sebagainya. Jadi kita di JKKN sebagai perantara, pemudah cara untuk membantu mereka-mereka yang ada, kita kata produk dan perkhidmatan dalam bidang seni budaya ini, membantu mereka memudahkan dan menjana ekonomi kepada diri sendiri dan kepada negara. Selain pada itu juga, bahagian kami juga membantu untuk membangunkan inovasi dari aspek pendekatan memajukan produk seni budaya sendiri. Kami akan sentiasa mencari idea-idea baru bagaimana untuk membangunkan inovasi-inovasi yang tertentu untuk membantu penggiat-penggiat usahawan-usahawan seni dan budaya ini. Dan seterusnya, antara peranan lain yang kami mainkan selama ini adalah kami juga berusaha untuk mewujudkan kerjasama dengan berkaitan dengan produk dan kemahiran seni budaya, kerjasama strategik dengan pihak swasta, pemain-pemain industri dalam dan luar negara. Kita akan tengok dan mengenal pasti mana-mana syarikat yang boleh membantu untuk mengadakan kerjasama strategik, kita akan buat. Dan insya-Allah disusuli dengan, kita kata, program-program selepas itu untuk membangunkan usahawan-usahawan seni ini. Dan selain pada itu, kita juga memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha industri seni ini untuk kita kata yang berkemahiran dan berpengalaman dan mendapatkan pengiktirafan yang tertentu yang sewajarnya dengan bakat dan kebolehan yang mereka ada. Jadi kita juga adalah pemudah cara untuk penyaluran dana, kalau ada apa-apa dana yang tertentu untuk pembangunan seni budaya yang relevan dengan pemain industri seni lah. Dan kita akan membantu mereka untuk mendapatkan dana-dana yang sesuai jika ada lah yang ditawarkan oleh kerajaan dan sebagainya. Selain itu juga, kita juga di bahagian ini berperanan untuk membangunkan data-data usahawan seni budaya serta pengumpulan data industri seni budaya. Dan insya-Allah pada tahun ini kita sedang dalam proses untuk membangunkan data-data ini, dan insya-Allah kita akan menjadi tempat rujukan kepada mereka-mereka yang ingin mendapatkan data-data seni budaya, pengusaha-pengusaha yang ada, penggiat-penggiat seni budaya dan sebagainya.
InsyaAllah data yang lengkap akan dibuat dengan sebaik mungkin pada tahun ini insyaAllah. Kemudian kita juga antara peranan lain adalah kita membantu untuk memperluaskan kemahiran seni dan budaya melalui peranan Badan Peneraju Industri ataupun Industri Lead Body ILB Seni Budaya. Dan kita telah pun berusaha untuk memainkan peranan ini dengan sebaiknya dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, dan insya-Allah lebih ramai lagi usahawan-usahawan seni budaya, pemain-pemain industri yang berkebolehan dan diiktiraf pencapaian dan kemahirannya melalui industri lead body ataupun ILB ini. Nah, insya-Allah itu di antara peranan-peranan utama di bahagian saya yang sedikit sebanyak akan memberikan impak yang cukup besar kepada penggiat-penggiat seni budaya, usahawan-usahawan seni budaya untuk terus memajukan diri mereka, memajukan ekonomi mereka ke arah mencapai satu tahap ekonomi yang lebih baik, terutamanya dalam keadaan sekarang, dalam keadaan ekonomi kita semakin pulih dari masa ke semasa. Kita akan berusaha sedaya upaya kita untuk menjadi pemudah cara bagi mereka dan membantu mereka dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Prof. Ya, itu besar ya, dan besarnya peranan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ini, dan insya-Allah ia akan dapat membantu pihak-pihak yang berkaitan dengan seni budaya, di mana kadang-kadang tu mereka tak tahu platform mana yang mereka nak tuju ya untuk memohon bantuan dan sebagainya. Semoga dengan penerangan Tuan tadi itu dapat membantu sedikitlah. Mungkin juga dapat membantu pihak MB OKU. Ya, sebab MB OKU pun tadi ada database dia yang tersendiri kan. Usahawan OKU seni budaya tadi. So mungkin boleh disalurkan untuk membantu pengkalan data di JKKN juga. Okey. Ya, so Encik Mio, ya, seterusnya Cik Mio. Ini soalan ni sangat menarik lah mengenai cabaran MBOKU dalam melibatkan golongan OKU menceburkan diri dalam bidang seni. Sebab kalau kita lihat lah, personality orang kurang upaya ni, saya rasa mungkin lah, bagi saya mungkin majoriti pada mereka mempunyai inferiority complex, rasa rendah diri, tidak mahu menonjolkan kebolehan mereka ya dalam bidang seni dan budaya, walaupun mereka ada minat, kreativiti dalam seni dan budaya ni, tetapi disebabkan mungkin perasaan rendah diri atau ketidakupayaan itu menyebabkan mereka tidak boleh nak menonjolkan diri. Jadi apakah ini satu cabaran kepada pihak tuan ya dalam menguruskan MBOKU? Ya, silakan. Saya pilih tepat sekali tepat sekali apa yang Dr. Lily cakap. Itu sebenarnya cabaran yang paling utama yang kita hadapi sebenarnya. Sebab yelah, kita tidak boleh menyalahkan OKU juga, sebab dengan keadaan sebegitu dan juga dengan kesedaran ataupun awareness, public awareness juga kurang, memang automatically dia sebagai pushing factor kepada perasaan inferior, rendah self-esteem dan sebagainya tu kan. Jadi bila kalau kita nak berbisnes ni, nak berniaga ni, kenalah keyakinan kita naikkan keyakinan kita kan, sebab kita nak menjual. Kita nak menjual dan kita nak ambil duit orang, istilah dia kan, ambil duit orang untuk beli produk kita. Jadi kita tidak boleh malu, segan, rasa tak percaya diri. Tapi sebenarnya itu adalah cabaran yang paling utama. Yang bukan kata daripada segi MBOKU sendiri, daripada mana-mana agensi, mana-mana badan yang mengelolakan komuniti OKU, itu adalah cabaran yang paling utama. Sebab kita susah nak membawa OKU, ya kalau OKU yang sudah terbiasa dengan keadaan seliling yang dengan orang ramai, dengan maksudnya sudah memang bercampur dengan orang bukan OKU, insya-Allah itu lebih mudah. Okay, tetapi jika ada juga OKU yang daripada kecil yang memang sentiasa berada di rumah all the time kan, itu memang susah. Tapi boleh. Tetapi boleh untuk kita bantu mereka. Cara dia adalah kita kena bimbing dan menyokong mereka dalam sesuatu tempoh. Nak kata kita ajar mereka buat bisnes, kita ajar mereka menjalankan perniagaan, kita ajar dah, bagilah apa ke, bagilah teknik apa, okey, mereka dah tahu. Alright. Tetapi kalau kita terus lepaskan mereka buat perniagaan tersebut,
memang minta maaf, marah komuniti OKU kat saya. Tapi ini adalah realitinya. Ya. Memang mungkinlah boleh bertahan sehari, 2-3 hari, paling cepat seminggu kan. Lepas tu dah mungkin tiba-tiba kalau orang dah biasa bisnes tak apa. Orang yang baru nak berbisnes mungkin mereka memikirkan ingin pulangan yang cepat dan sebagainya kan. Ya. Jadi kalau dah seminggu tu tak ada pulangan, ada orang rendah. Bukan tu kan OKU. Ya, line kurang baik ya. Okey, ada masalah teknikal. Boleh kita kembalikan Cik Mio? Pasal Cik Mio keluar daripada line sekarang. Okey, so kalau mempunyai rasa rendah diri, tidak mahu menonjolkan keupayaan mereka, ya. Tetapi saya rasa ini bukanlah satu masalah yang besar kerana sekiranya ada support system, ya, contohnya daripada pihak MBOKU sendiri yang sentiasa memberi sokongan, mengadakan kursus-kursus dan latihan untuk meningkatkan keyakinan diri mereka. Jadi saya rasa perkara ini boleh diatasi. Dan di samping itu juga pihak-pihak di luar sana jugalah, ya, agensi-agensi seperti JKKKN juga mungkin boleh melibatkan lebih ramai OKU, ya, di dalam aktiviti-aktiviti seni budaya. Begitu juga UUM, ya, kami UUM juga menyokong, ya, pelibatan pelajar-pelajar OKU di dalam aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan. Baiklah, kita akan saksikan rangkuman tayangan video keusahawanan dengan konsep gig ekonomi seni dan usahawan seni Alah Baru. Kembali selepas ini. Kerajaan menyedari ekonomi gig merupakan sumber penting pertumbuhan ekonomi.
dalam bidang media termasuk media sosial. E-hailing ni sangat sesuai lah dalam situasi saya dah berkeluarga. Ini bukan solusi ataupun penyelesaian yang lebih cepat. Ya, terima kasih. Ya, betul-betul. Saya pun tak tahu. Mengatasi OKU kan. Sekarang ni cabaran online pun ada juga. Okey, kesenambungannya bagaimanakah strategi untuk menempatkan OKU ni dalam bidang keusahawan seni? Adakah MBOKU ada strategi-strategi tertentu untuk memastikan bahawa mereka bukan saja mereka terlibat dalam perniagaan-perniagaan lain, tetapi perniagaan yang berbentuk seni budaya ni? Kalau ikut dia segi statistik tu, ramai tak yang terlibat dalam keusahawan seni budaya dalam database MBOKU sendiri? Okey, kalau ikutkan ramai yang terlibat OKU sendiri ramai yang terlibat dalam seni budaya. Tetapi kalau dalam konteks MBOKU ni sebab dia fokus kepada belia, jadi yang ramai-ramai dapat otak-otak. Nak otak-otak. Ya. Jadi yang belia-belia ni bagi saya masih a small number lah. A small number, tetapi tidaklah terlalu sikit. Ya. Okey, jadi seluruh negara sebenarnya macam ni OKU ni kita kena mencari mereka. Jadi mungkin numbers yang kita dapat lagi tak cukup lagi ni. Kan kita kena mencari mereka. Jadi approach dia adalah MBOKU kita akan pergi ke setiap daerah dan kita akan mempromosikan keusahawanan OKU. Kita akan bekerjasama dengan yayasan-yayasan yang tertentu. Contoh dekat Selangor, kita bekerjasama dengan Yayasan Raja Muda Selangor. Okey, dan Raja Muda Selangor sangat membantu kami dalam banyak program keusahawanan OKU. Membantu dari segi kewangan, membantu dari segi sokongan dan sistem dan sebagainya. Jadi kami MBOKU kita sebenarnya kita kena keluar mencari dulu. Kita kena keluar mencari dulu mereka ni, bagi ramai, and then kalau seni dan budaya mereka banyak dipengaruhi oleh, kalau contoh OKU ni kalau di universiti tak apa. Universiti dia dah masuk universiti, alhamdulillah. Tapi kebanyakan OKU ada juga yang di luar sana yang memang masuk kelas khas, ke pusat dalam komuniti, kan. Jadi mereka dah memang didedahkan dengan teknik-teknik ataupun modul-modul kesenian ni. Misal kata, macam contoh sekarang, minta maaf, sekarang sebenarnya saya berada di Langkawi sedang menguruskan satu kursus kementerian. Jadi saya pun pelik juga tadi kenapa saya keluar, sebab dekat sini 4G+. Jadi saya pun tak tahu kan. Okey, jadi dekat sini kami pun ada pusat pembelajaran dalam komuniti di Kedah. Ada juga yang buat kitchen tau. Tetapi satu je Dr. Lily. Kalau berkenaan dengan bisnes seni dan budaya, kalau related to OKU, kita tidak dapat menyediakan produk tersebut dalam jumlah yang banyak dan dalam masa yang singkat. Itu kena faham. Pembeli kena faham itu. Sebab contoh tiba-tiba kata kita nak produk tu ready by this week macam 500 pieces. OKU agak sukar untuk deliver benda tu. Sebab dia memerlukan masa. Misal kata ada OKU Down syndrome buat kitchen. Cantik. Memang cantik dia buat kitchen. Sangat cantik. Dia buat kitchen walaupun kitchen tu buah-buahan kan, mereka kan minat benda-benda macam tu. Walaupun buat tapi cantik. Cuma mereka tidak boleh buat dengan cepat. So kita kena takes time.
kita kena bagi masa. Jadi walaupun maksud saya pembeli ataupun yang ingin membeli produk-produk OKU juga perlu faham Ya. keadaan OKU tersebut. Jadi memang ada macam lukisan kan. Lukisan memang ada OKU yang kreatif. Memang sangat kreatif. Tetapi kalau nak benda tu cepat, itu masalah. Ya. Itu masalah. Sebab yalah kalau orang yang bukan OKU pun perlukan idea dan sebagainya kan. Tapi kalau yang OKU ni ada yang melukis pakai kaki, Ya. ada yang melukis pakai pakai mulut. So takes time. So pemahaman ataupun kesedaran orang awam perlulah orang kata apa ya? Kalau orang Kedah panggil tak boleh kejar lah kalau nak beli produk tu. Maksudnya tak boleh nak benda tu tak boleh rahsia. So MBOKU memang bekerjasama dengan pelbagai yayasan, pelbagai NGO dan juga syarikat-syarikat korporat. Sebenarnya syarikat-syarikat korporat ni MBOKU dah approach beberapa syarikat korporat di mana contoh macam mana tahu Persatuan Alumni bawah Dr. Lily pula lepas ni kan. Ya, ya. InsyaAllah. ada beberapa macam contoh souvenirs kan, selalunya syarikat-syarikat korporat dia akan nak buat souvenirs. So kita akan salurkan MBOKU ni akan menjadi perantara saja sebenarnya. Akan salurkan. Oh, kalau kata tadi saya beri contoh kitchen tadi, okey ada PDK Down syndrome dekat Kedah ni yang buat kitchen. Kita salurkan kat mereka. Kalau nak batik ada. Even ada satu Pereka Fashion, again untuk makluman semua, ada satu Pereka Fashion yang terkenal di Malaysia. Dia ingin buat produk dia, buat produk bag, handbag, dan menggunakan batik yang dibuat oleh OKU. Sebenarnya, tapi saya tak boleh mention lah siapa. Kan? Jadi kita hanya menyalurkan. Itu adalah tugas MBOKU, mencari OKU, memberikan sokongan, memberikan bimbingan yang saya cakap tadi, yang seminggu tak cukup. Sebulan pun belum tentu. Maksudnya kita kena stay, kita kena sentiasa. Sampailah dia berdikari boleh menjual, and then after that barulah kita tolong mempromosi. Itu adalah tugas MBOKU setakat ini, Dr. Lily. Okey, tapi saya rasakan Cik Mio, pembeli-pembeli ni faham. Kalau dia menghendaki produk OKU tu disebabkan nilai estetika tu lebih tinggi, saya rasa. Sebab kalau lukisan tu dihasilkan oleh orang yang normal ni, dia lukis guna tangan. Kalau orang OKU guna kaki, yang tu nilai yang pembeli tu inginkan, dan saya rasa pembeli tu sanggup tunggu. Saya rasa kalau saya pun saya sanggup tunggu. Itu sebab Dr. Lily orang seni, jadi dia boleh tahu lah. Dia hanya orang seni je tahu menilai sesuatu seni. Dan macam Cik Mio kata tadi, kerjasama dengan pihak lain tu penting lah kan. Sebab kita tak boleh nak berdiri sendiri dalam melakukan apa pun, termasuk JKKN pun dia kena bekerjasama dengan pihak lain kan. Untuk mendapat, orang kata, kadang di tempat kita sendiri atau jabatan kita sendiri tu, kita tidak ada kemahiran tersebut, ya. Jadi kita perlu bekerjasama dengan pihak lain, berkongsi sumber, orang kata, berkongsi kemahiran, berkongsi sumber, dan mungkin kita boleh mendapat bantuan-bantuan, dan di samping itu kita dapat berkongsi risiko juga bersama pihak yang bekerjasama dengan kita kan. Jika berlaku apa-apalah, so kita boleh berkongsi risiko bersama mereka. Baiklah, kembali kepada Encik Rizal. Okey, apakah usaha-usaha yang ataupun program yang telah JKKN laksanakan sepanjang 3 tahun kebelakangan ini? Kalau kita tengok kan Encik Rizal, 3 tahun kebelakangan ini sangat mencabarlah. Kalau 3 tahun kebelakangan ini bermaksud 2 tahun tu ketika COVID. So apakah program yang telah dilaksanakan sepanjang 3 tahun lepas? Silakan Encik Rizal. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kami sepanjang tahun memang mempunyai 4 ataupun 5 program yang besar lah untuk kita membantu usahawan-usahawan seni dan budaya kita ni. Kalau kita melihat kembali kepada program yang telah pernah kita buat dan kita pernah laksanakan pada tahun 2019, kita ada apa yang dinamakan sebagai program Makmal Keusahawanan Seni Budaya ataupun ringkasnya MAUS. Di mana program ini menggunakan pendekatan sesi interaktif, demonstrasi dan simulasi yang merangkumi pelbagai aspek-aspek penting seperti promosi,
pemasaran, pengurusan dan penjenamaan semula, rebranding, yang memfokuskan kepada inovasi dan digital bagi pembangunan produk seni budaya. Jadi melalui program MAUS yang kita adakan ini, peserta telah pun mengambil inisiatif untuk menubuhkan Persatuan Usahawan Seni Budaya ataupun PUSM bagi melaksanakan pelbagai aktiviti usahawan seni budaya yang bernaung di bawah persatuan. Jadi itu program pertama yang kami buat pada tahun 2019 yang melibatkan penyertaan hampir 103 orang usahawan seni budaya yang ada. Kemudian pada tahun 2019 juga kita buat program apa yang dinamakan sebagai Seni Situ Sana Sini ataupun 4S. Dan program ini merupakan perkongsian ilmu daripada penggiat industri seni itu sendiri kepada usahawan seni budaya untuk menjadikan bakat dan seni ini satu bentuk komoditi yang mampu menjana pendapatan dan memperkukuhkan dengan kerjasama pintar di kalangan usahawan. Jadi program ini telah kita laksanakan di 4 buah negeri yang melibatkan 712 orang usahawan seni budaya di seluruh negeri-negeri tersebut. Dan kita di dalam program 4S ini kita menjemput beberapa tokoh-tokoh ataupun penggiat industri seni budaya yang telah berjaya untuk berkongsi pengalaman dan ilmunya. Antaranya yang kita jemput adalah Puan Erma Fatimah di Kuala Lumpur, yang berbahagia Datuk Tom Abang Saufi di Sarawak. Kita jemput juga Datuk Ramli Sarip di Melaka dan Encik Sabri Yunus di Kelantan. Berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan-pengetahuan mereka dalam bidang ini. Dan Alhamdulillah mendapat sambutan yang cukup baik di kalangan pengusaha-pengusaha ataupun penggiat-penggiat usahawan seni dan budaya. Selain itu, kita juga mengadakan talk show ataupun bicara seni Revolusi Industri 4.0. Sekarang kita dah melangkah ke Revolusi Industri 4.0, di mana program ini adalah satu program forum yang kita buat dan selaras dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 sebagai agenda yang utamalah dalam membangunkan seni dan budaya ini. Dan Alhamdulillah program ini telah mendapat kerjasama daripada syarikat Tesh, Tarik dan Crash dan dilaksanakan pada 2019 di Balai Seni Lukis Negara dengan pelibatan 154 orang peserta. Jadi Alhamdulillah dalam program ini penggiat seni budaya telah mendapat perkongsian maklumat daripada pakar teknologi dalam menghadapi perubahan teknologi digital yang cukup pantas pada masa sekarang ini. Dan Alhamdulillah menjadi nilai tambah dalam bidang seni dan budaya ini, khususnya dalam konteks semasa lah IR 4.0. Itu antara usaha-usaha kita, program yang kita buat 2019 yang disifatkan amat berjaya. Dan satu lagi program yang kita buat pada tahun 2019 ialah program Outreach Galeri Seni Budaya yang dilaksanakan di 6 buah negeri, Sabah, Sarawak, Melaka, Pahang, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Dan bertujuan untuk bantu para usahawan kita, usahawan seni budaya untuk mempromosikan dan memasarkan produk jualan seni budaya di galeri muzium, di hotel, di pusat pelancongan dan di pusat membeli belah. Jadi Alhamdulillah cara kita membantu mereka dengan mendapatkan, kita kata, peluang-peluang inilah dengan mengadakan program Outreach Galeri Seni Budaya ini dan melibatkan pelibatan 48 usahawan seni budaya. Tak kira lah orang-orang seni budaya yang normal ataupun yang OKU turut bersama-sama dalam menjayakan program kita dengan pendapatan keseluruhan RM143,698 yang kita buat pada tahun 2019. Dan program terakhir pada 2019 yang telah kita buat bagi membantu usahawan seni budaya ialah kita mengadakan Temasya Seniaga ataupun Arts Market. Temasya ini menyediakan platform kepada usahawan seni budaya untuk mempromosikan perkhidmatan dan jualan produk seni budaya. Dan telah dilaksanakan di Kompleks JKKM Melaka dan melibatkan 12 usahawan seni budaya. Jadi Alhamdulillah pelaksanaan Temasya ini juga mencapai objektif yang telah pun disasarkan. Dan pada tahun 2020 kita melaksanakan juga pelbagai program dengan kita melaksanakan kembali Makmal Usahawan Seni Budaya MAUS pada tahun 2020 untuk kali yang kedua. Kemudian kita juga membangunkan laman sesawang
website Usahawan Seni Budaya Malaysia, dan kita berharap dengan adanya laman sesawang ini akan dapat menyediakan saluran yang khusus kepada para penggiat dan usahawan seni untuk menggunakan platform digital dalam pendaftaran keahlian, promosi program, dan juga meningkatkan silang niaga di kalangan ahli. Dan kita juga berharap dengan adanya laman sesawang ini dapat membantu mendapatkan data yang lebih sistematik dan tepat dalam membantu perancangan dan pembangunan usahawan seni budaya. Dan selain daripada itu, kita juga telah melaksanakan program-program lain yang kita akan cuba buat pada tahun 2022 ini. Pada tahun ini, insya-Allah dalam perancangan kita akan melaksanakan beberapa program penting. Yang pertamanya ialah memperkasakan usahawan seni budaya teknologi digital, di mana kita akan mengadakan bengkel yang memfokuskan kepada penggunaan teknologi dalam seni persembahan, training teknologi kepada penggiat usahawan seni budaya. Jadi bengkel ini akan memfokuskan kepada teknologi semasa yang digunakan bagi mengawal pelbagai elemen dalam persekitaran seni dan budaya. Selain daripada itu, program lain yang kita akan buat pada tahun 2022 ini, perancangan kami ialah mengadakan webinar yang memfokuskan kepada aspek pemasaran digital, membantu setiap perniagaan usahawan seni budaya membina kewujudan maya yang lebih baik pada penelusuran enjin carian. Penjanaan pendapatan akan menggunakan teknologi digital dengan bimbingan pakar teknologi dan platform digital di dalam produk fizikal dan perkhidmatan persembahan seni budaya. Dan kita harus mengikut arus masa yang ada pada hari ini. Jadi selain daripada itu, kita juga merancang untuk mewujudkan pengurusan data profil penggiat usahawan yang lebih sistematik, dan insya-Allah kita jangka dalam bulan 8 ataupun bulan 9 nanti pengurusan data ini dapat dibangunkan, dan insya-Allah kita akan cuba mencari sebanyak mungkin maklumat usahawan seni budaya daripada pelbagai pihak di 14 buah negeri yang ada untuk memastikan sistem yang kita ada ni lengkap, dan jaringan-jaringan yang dibina itu membantu kepada usahawan seni budaya untuk meningkatkan jualan, promosi dan sebagainya. Itu saja antara program-program yang kami jangka kami akan laksanakan pada tahun 2022 dan telah pun dilaksanakan sejak 2019 bagi membantu usahawan seni budaya supaya dapat lebih kepada menjana pendapatan dalam bidang ekonomi dan sebagainya, serta dari segi aspek teknikal, marketing dan sebagainya, kita akan cuba bantu sebaik mungkin sebagai pemudah cara. Itu antara tanggungjawab besar lah JKKN dalam membantu usahawan seni budaya, insya-Allah. Terima kasih Cik Rizal. Saya rasa pengetahuan teknikal, pengetahuan dari segi multimedia itu sangat penting untuk usahawan seni budaya, sebab mereka perlu mengikut arus semasa lah. Kalau kita lihat selepas pandemik COVID ni pun satu rahmat juga, sebab secara start langsung kita dapat belajar banyak bagaimana untuk mengendalikan perniagaan secara online dan sebagainya. Dan diharaplah selepas 1 April endemik lebih banyak program yang dapat dijalankan oleh pihak JKKN. Baik, seterusnya Cik Mio, apakah harapan Majlis Belia OKU dalam konteks untuk merakyatkan kegiatan usahawan kepada komuniti OKU? Harapan tu Cik Mio. Apakah harapan? Soalan Dr. Lee ni memang mencabar. Okey, harapan Dr. Lee. Alhamdulillah, harapan MBOKU dan juga harapan saya personally, apabila OKU melibatkan diri dalam perniagaan seni dan budaya, dan apa yang mereka mampu buat adalah menjadi salah satu sumber pendapatan mereka nanti. Dan daripada sumber pendapatan mereka nanti, mereka boleh hidup berdikari. Itu sebenarnya MBOKU, even saya sendiri di ILC, Pusat OKU Zon Utara sendiri, memang kita ingin melatih OKU itu untuk hidup berdikari. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu orang yang menolong kita di sekeliling ni sampai bila. Sementara mereka masih ada, alhamdulillah. Tapi jika mereka tiada, jadi kita seorang-seorang. Jadi macam mana kita nak survive dalam hidup? Dan kita gunakan bakat yang ada. Tak kisahlah suara ke, ada juga OKU yang pandai tulis quote.
OKU penglihatan ada. Yang pandai tulis kod ada. Jadi kita gunakan segala bakat yang ada. Kalau terasa, sebab kadang-kadang OKU ni dah tak tahu bakat apa yang dia ada. Kita cuba. Mungkin cuba ni, ini bukan bakat aku kan, contoh. Cuba lagi, ini barulah jumpa. Ini bakat saya menyanyi. Bakat saya even kalau membaca Al-Quran pun boleh, tak ada masalah. Okay, melukis dan sebagainya boleh. Try to be creative kan, sebab sebenarnya saya tertarik dengan semalam ada perasmian daripada pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah di program, sebab saya bawa 64 orang OKU ke Langkawi sekarang ni. Jadi masa waktu ucapan perasmian tu sebenarnya dia ada cakap OKU ni mungkin kekurangan something. Okay? Tetapi dia ada lebih dekat tempat lain pula. Jadi kita kena cari lebih itu untuk buatkan kita balance. Sebenarnya untuk buatkan kita balance di antara OKU ni. Jadi kita kena cuba, harapan saya supaya kita dapat berdikari dengan try to survive, mencari potensi diri dalam seni dan budaya ke. Kalau boleh menari tak apa, tak semestinya. Ini salah satu salah tafsir daripada kalangan golongan komuniti OKU. Ini saya nak cerita sikit, ambil kesempatan kalau ada OKU yang melihat kita pada hari ini. Kalau nak menari boleh, menari cara cara anda. Jangan memikir kata, saya nak menari tapi nak menari macam orang yang bukan OKU. Tidak. Kita boleh menari, kalau dekat luar negara tu, even kalau kan ada, kalau budak-budak muda ni hip hop kan, break dance dan sebagainya kan. Ada je OKU yang menari break dance. Kalau katalah yang suka sport, yang naik skateboard kan, sukan lasak, ada je OKU yang tak ada kaki tapi pakai tangan, tapi dia lagi hebat daripada orang bukan OKU. Jadi jangan takut untuk mencuba, teruskan mencari, dan insya-Allah tapi rezeki itu urusan Allah, tapi yang penting kita kena cuba. Jangan putus asa. Macam Dr. Lily pesan tadi, sebab kita rasa tidak yakin, itu buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh, cuba cari diri kita, cuba cari kelebihan kita, dan kita cuba survive for ourselves. Kalau bukan diri kita yang nak tolong kita, siapa lagi? Jadi MBOKU mengharapkan semua yang melihat, komuniti OKU yang melihat kita pada hari ini, supaya kita cuba untuk berniaga lah, yang senang. Berniaga, sebab mungkin kalau kita nak buat yang fizikal ni mungkin agak tidak mampu, sebab memerlukan kekuatan, mungkin memerlukan anggota-anggota tubuh yang lain kan. Jadi mungkin tidak mampu. Sekarang ni pun kita boleh menggunakan online. Revolusi industri sekarang ni, sebenarnya bila online, teknologi ini sebenarnya memang sangat membantu OKU sebenarnya. Memang sangat-sangat membantu. Bila ada katalah perniagaan online, contohlah sekarang kan paling simple kalau PKP kita tengok, Scan My Sejahtera kan. Kalau dulu kalau apa-apa, kalau tak ada sistem QR code dan sebagainya, kena tulis nama, kena pegang pen. Ada OKU yang boleh pegang pen, ada yang tak boleh. Ada OKU yang nampak nak tulis nama, ada yang tak boleh. Tapi kalau scan, dia dah tahu dah. Dia tekan kat telefon, dia buka game, dia dah tahu dah macam mana. Simple, everything settle. Maksud saya nak tunjuk contoh tu. Revolusi industri kali ini yang memfokuskan kepada semuanya, dunia tanpa sepadan yang di atas talian, ini sangat membantu OKU. Macam tadi support system dan sebagainya. Dan saya harap MBOKU mengharapkan supaya lebih ramai usahawan OKU yang dapat kita lahirkan, mungkin dengan kerjasama berbagai pihak, dengan JKKN, dengan UUM dan semua pihak, supaya kita dapat membantu mereka. Mereka ni malu tapi kita kena cari. Tu je lah. Terima kasih. InsyaAllah besar harapan MBOKU tu. Besar juga harapan kami ni supaya dapat bekerjasama dengan 3 pihak ni. Kita ada 3 pihak sekarang ni, MBOKU, UUM, JKKN. Mungkin kita boleh fikirkan apa yang kita boleh bantu kan untuk meningkatkan keyakinan OKU. Sebenarnya Cik Mio, sebelum ni beberapa tahun lepas saya pernah buat program dengan pelajar-pelajar OKU, training keusahawanan. Saya bawa mereka pergi ke Pulau Banding, belajar dengan Yayasan Pulau Banding, keusahawanan mengenai dengan belum rainforest dan sebagainya, dan ni sebenarnya membantu mereka sebenarnya Cik Mio, meningkatkan keyakinan mereka. Terima kasih. Terima kasih bagi pihak. Terima kasih. Mungkin kalau ada rezeki mungkin nak buat lagi lah yang training kepada OKU ni kan. Okey. Kena bawa saya pula boleh. Itu yang pentingnya networking tu kan. Okey, seterusnya Cik Rizal, soalan terakhir lah, kita pun dah tak banyak masa ni.
Cik Rizal. Okey. Daken telah pun lancarkan baru-baru ini dan mempunyai 7 teras, ya. Jadi boleh terangkan tak teras mana yang berkaitan dengan pembangunan usahawan seni budaya dalam Daken tu sendiri? Silakan Cik Rizal. Ya, baik. Alhamdulillah, Dasar Kebudayaan Negara Daken telah pun dilancarkan baru-baru ini. Dan semua pihak di dalam Motek, pelbagai agensi ada peranan masing-masing. Dan masing-masing perlu menggalas usaha-usaha ataupun dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam Daken. Dan di pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian dan di bahagian saya sendiri sebenarnya teras yang ke-6 dan ke-7 cukup berkait rapat dengan fungsi kami, di mana di dalam teras yang ke-6 ada menyebut tentang penjanaan ekonomi kebudayaan. Jadi dia menyebut tentang penerokaan potensi dan pengkomersilan produk seni, budaya dan warisan sebagai penjana ekonomi yang mampan. Jadi kita akan berusaha untuk menjadikan kita kata produk-produk seni dan budaya ini sebagai penjana ekonomi yang mampan, yang mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada pengusaha-pengusaha seni dan budaya. Kita hanya menyediakan jalan, memberikan dorongan, memberikan panduan dan sebagainya. Jadi terpulang kepada usahawan seni dan budaya itu untuk memanfaatkan ruang dan peluang yang telah pun disediakan oleh kerajaan, yang telah disediakan oleh pihak swasta dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan usaha yang kita buat ini akan membantu sedikit sebanyak usahawan seni budaya kita di dalam pelbagai lapisan masyarakat dan sebagainya untuk terus bergerak ke hadapan dan menjana pendapatan ekonomi yang lebih baik pada satu hari nanti. Selain pada itu, kita juga kalau kita tengok dalam teras Daken ini, teras yang ke-7 menyebut tentang kecemerlangan budaya. Memartabatkan kecemerlangan seni dan budaya melalui penciptaan pengkaryaan kreatif ke peringkat nasional hingga ke peringkat serantau dan antarabangsa. Jadi dalam teras yang ke-7 ini kita menggalakkan penciptaan idea-idea baru, karya-karya yang lebih kreatif, lain daripada yang lain, supaya idea-idea ini, karya-karya yang dilahirkan ini akan mampu menarik perhatian. Tak kisahlah daripada pelbagai lapisan masyarakat, daripada pelbagai peminat-peminat seni dan budaya. Dan jika sesuatu itu dilahirkan dengan cara yang baru, dengan inovasi yang baik, insya-Allah pasti akan mendapat sambutan yang hebat di kalangan penggemar-penggemarnya, penggemar seni dan budaya. Dan seterusnya akan membantu kepada menjana pendapatan usahawan seni dan budaya. Saya ingat itu lebih kurang apa yang dihasratkan di dalam Daken, dan insya-Allah pihak kami dengan kerjasama semua pihak, UUM, ada persatuan-persatuan NGO, pihak swasta dan sebagainya akan mampu menggambling usaha-usaha untuk kita mencapai teras-teras yang telah pun disasarkan di dalam Daken. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita untuk membantu masyarakat, membantu usahawan seni dan budaya. InsyaAllah. InsyaAllah Cik Rizal. Kita sangat bertuah di Malaysia ni, kerajaan pun sangat menyokong aktiviti seni dan budaya, apatah lagi yang melibatkan golongan kurang upaya. Baiklah, sebenarnya banyak lagi nak sembang ni sebenarnya, tapi masa sangat terhad. Jadi kita mungkin boleh sembang kedai kopi lepas ni lah. Okey, so sebagai penutup tirai perkongsian hari ini, saya mewakili pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada Barisan Rakan Strategik Penganjuran Gig Ekonomi 2.0 daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Malaysia. Encik Rizal, terima kasih banyak-banyak sudi datang ke UUM ni, alumni homecoming. Alhamdulillah. Nanti Cik Mio pula sila alumni homecoming back to UUM. Boleh. Okay, terima kasih juga kepada Majlis Belia OKU Malaysia serta Independent Living Centre Permai Kebangsaan, Kelab Estetika dan Kelab Persawanan Korporat UUM. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada pihak Pusat Budaya dan Seni, Cik Asmawiza, pengurus PBS yang sudi menjemput saya sekali lagi sebagai moderator untuk kali ini. Dengan itu, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam.